Right. So kita tengok kepada gelombang. Okay, untuk hari ini kita tengok bab 5 gelombang ni. Saya tak akan tengok dulu partial lah. Saya cuba fokuskan kepada konsep. Okay, ulang kaji konsep. Untuk pelajar form 5 lah. Kalau untuk pelajar form 4 memang bab baru, bab yang baru. Okay, so bab 5 gelombang. Apakah itu gelombang sebenarnya? Untuk hari ini kita akan cuba tengok 5.1 iaitu asas gelombang. Okay, asas gelombang. Dan ini adalah hasil pembelajaran pada hari ini. Okay, pertama kita perlu tahu apakah itu gelombang. Okay, what is the meaning of wave? Dan kedua, ada berapa jenis gelombang yang ada? How many types of wave can we see? Yang ketiga, kita cuba membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur. So you see there are two words. Okay, melintang dan membujur. Dan keempat, kita cuba menerangkan ciri-ciri gelombang. Okay, contohnya ada 5. Okay, amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Okay, so sebenarnya gelombang adalah salah satu topik fizik yang kita boleh ukur. Just like kita dah belajar bab 2, kita tengok kepada gerakan, kita boleh ukur hal laju, ukur pecutan dan sebagainya kan. So untuk gelombang, mereka pun ada ciri-ciri kuantiti fizik yang boleh kita ukur. Okay, we can measure some of the quantities. Okay, for example, the period, the frequency, and the velocity and so on. Dan kelima, kita akan tengok kepada graf. Okay, graf gelombang. Okay, biasanya graf gelombang ini nanti saya akan ambil sedikit masa untuk terangkan sebab selalu pelajar mereka confused. Okay, dua jenis graf ini. Okay, dan akhir sekali kita cuba guna formula untuk carikan contohnya carikan frekuensi, carikan laju gelombang atau hal laju atau panjang gelombang. Okay, that's a formula. Alright, so you can see this diagram or this animation. Okay, so apa yang mereka buat adalah mereka sedang melakukan human wave. Okay, human wave. So they are doing human wave. Okay, human wave. Okay, so what you do is daripada orang yang paling kanan sekali, okay, dia cuba apa? Dia cuba ayunkan dia punya tangan kan? Okay, daripada tangan kiri dia kepada tangan kanan dia. Kemudian pas kepada orang yang tengah. Okay, orang yang tengah ini dia akan ayun. Okay, dia akan vibrate kan. So bila orang tengah ni dia ayun, apa yang berlaku adalah orang kiri ini dia tak akan berayun. Maksudnya dia sudah tidak bergerak tangan dia. Okay, kemudian bila orang tengah ni dia dah siap, dia akan pas kepada orang yang paling kanan sekali lah for this green shirt color sky. Okay, and then after that dia pas balik kepada orang yang sebelah sini. Okay, so this is a kind of human wave lah. So apa yang kita nampak adalah kalau kita cuba tengok semula, okay, mereka masih berada di tempat asal. That means mereka tidak bergerak ke mana-mana. Mereka cuma kita panggil bergetar, vibrate. Okay, vibrate. They are actually vibrating. Okay, I write the word. Okay, I use white color. Okay, they are actually vibrating. Okay, vibrate. Okay, dalam bahasa Melayu getar. Okay, bila mereka getar, so mereka akan menghasilkan apa? Tenaga. Okay, sebab mereka buat kerja kan. So mereka akan buat kerja, they will do some work, and this work actually will convert to energy. Okay, because you know right, kalau tenaga kita tak boleh cipta atau hapuskan secara tiba-tiba. Dia mesti ada satu kerja yang kita buat. Contohnya saya nak angkat satu barang, angkat ke atas. So, I mesti buat kerja kan. Baru ada tenaga yang dihasilkan kepada objek ini. So, kerja tukar kepada energi. So, apa yang saya buat adalah, mula-mula orang ini, dia buat kerja, dia akan pindahkan tenaga. Okay, it will transfer energy. Pindahkan tenaga kepada perempuan ini. So, bila perempuan ini, dia dapat tenaga, so what she do is, she will do the same thing as this guy. So, she will also vibrate. Okay, she will vibrate. And what happened to this guy? This guy actually has no more energy. So actually dia akan berada dalam static. Dan kemudian perempuan ini dia akan cuba pindahkan tenaga kepada orang sebelah sini. Okay,
So sebenarnya kalau kita ada satu chain yang sangat besar, kita akan nampak human wave yang sangat jelas. So sebenarnya apa maksud gelombang? Gelombang dia adalah pemindahan tenaga. Okay, dia adalah pemindahan tenaga. Okay, so as you can see, this is a even longer chain. Okay, longer queue of the people. So they are doing this human wave. Okay, so apa yang mereka buat? Mereka masih berada di tempat yang sama, kan? Mereka tidak dipindahkan ke mana-mana. Tapi yang dipindahkan adalah tenaga. Okay, what actually is transfer is the energy. Jadi gelombang, apa maksud gelombang? Gelombang dia adalah pembawa tenaga. Okay, pembawa tenaga. Okay, so highlight pembawa tenaga. So ingat tenaga boleh dipindahkan. Tetapi jirim maksudnya metal lah, contohnya partikel. Okay, partikel tidak boleh dipindahkan. Maksudnya kita masih berada di tempat yang sama. Tapi apa yang kita pindahkan adalah tenaga. Okay, so ini adalah gelombang. So I hope you understand lah. Gelombang bukan pindahkan sesuatu, tetapi tenaga. We are actually transferring energy. Okay, dan seterusnya. Okay, saya nak terangkan ada dua jenis arah yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah arah getaran. Okay, that means apa yang kita goyang, kita cuba ayunkan. Okay, vibration, vibrating direction. Okay, so contohnya saya pegang tali ini, saya gerak atas bawah. So ini adalah arah saya. Okay, arah saya. Arah getaran saya, arah yang saya buat. Dan kita nampak macam mana gelombang, okay, macam mana perubahan kepada tenaga. Tenaga akan dipindahkan dari mana ke mana? Daripada kiri ke kanan kan? Okay, daripada kiri ke kanan. So, arah pemindahan tenaga itu kita panggil arah rambat. Okay, ataupun arah perambatan. Okay, rambat. Rambat. Okay, rambat means travel. In English, we call travel. Travel or propagate. Propagate. Sorry, propagate. Okay, maksudnya dia berjalan. Cuma kita guna perkataan rambat lah. Okay, rambat. Okay, so tenaga akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, so ada dua keyword yang anda kena tahu. Satu adalah arah getaran, satu adalah arah rambat. Okay, we can say arah getar adalah arah aktif. Okay, apa yang kita buat? Okay, sebab. Itu adalah sebab. Arah rambat adalah akibat. Okay, kesan. Apa yang kita nampak itu adalah arah rambat. Okay, and then we continue and see. Okay, ada dua jenis gelombang. Okay, ada dua jenis gelombang. Okay, yang ini sebenarnya dia tidak ada dalam syllabus Form 5 ya, tapi saya cuba terangkanlah untuk pelajar Form 4. Okay, gelombang progresif dan gelombang pegun. Okay, so sebelum ni saya nak terangkan profil gelombang. Okay, apa maksud profil gelombang? Okay, you know what is profile, right? Okay, they make something actually about you, right? Okay, like by profile picture or what. So, gelombang punya profile maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan dia punya bentuk. Okay, bentuk dia. Okay, contohnya kalau saya ada satu gelombang. Okay, okay, ini adalah dinding. Dinding, saya pegang, lepas tu saya cuba ayunkan. Okay, so bila saya ayun, okay, dia akan menghasilkan macam ini. Kan? Okay. Okay, seterusnya, ini sebenarnya adalah profil dia. Okay. Dan kita boleh mengecam breaker bentuknya apabila walaupun masa berlalu. When the time passes, we can still recognize the shape. Okay, contohnya saat pertama, dia macam ini kan. Okay, saat kedua, saya guna warna lain. Okay, saat kedua, dia berada di sini. Okay. Saat ketiga, dia berada di sini. Okay, so nampak tak? Kita boleh cam dia punya breaker bentuk. Dia punya rupa masih sama kan? So actually this is the meaning of profile. Okay, maksudnya dia berkaitan dengan dia lah. Okay, tapi dia tak berapa penting sangat. Dia cuma nak jelaskan dua jenis gelombang. Yang pertama kita panggil gelombang progresif. Okay, apa maksud progresif? Progresif maksudnya advance. Okay, advance. Berkembang. Apa maksud berkembang? Maksudnya dia akan maju. Maju kan? So that means gelombang ini
dia akan bergerak. Okay, dia akan bergerak. It will move actually. Okay, just like this case. Dia sebenarnya sah pertama dia berada di sini, sah kedua di sini, sah ketiga sini, sah keempat di sini kan. So gelombang ini sebenarnya kita nampak seluruh bentuk ini dia akan cuba pindah. Okay, bergerak ke kanan. Okay, bergerak ke kanan. Okay, so ini adalah progressive wave, gelombang progresif. Okay, tapi ada juga gelombang dia walaupun dia ada, tapi dia tidak bergerak. Okay, kita panggil gelombang pegun. Okay, for example, your gitar. Okay, kalau you main gitar, sebenarnya kita nampak gitar dia akan bergetar kan. Tapi kita tak akan nampak gitar dia punya wave daripada sini pergi ke sebelah hujung, tak kan. Sebenarnya dua-dua hujung ni dia akan mati. Dia akan mati. Dia cuma bergetar di tengah-tengah saja. So this one we call gelombang pegun. The English we call standing wave. Okay, standing wave. Okay, maksudnya dia bergerak di tengah-tengah saja. Okay, di tengah maksudnya dia bergetar di tengah-tengah saja. Tapi dia sebenarnya dia tidak ada passing macam daripada kiri ke kanan, tak ada. Kita ada. Dia hanya tengah-tengah, dia cuba bergetar saja. So imagine like kalau you cuba ambilkan dua, sekejap saya stop share the screen. Okay, can you see me? Okay, contoh kalau you ada tali getah, rubber band. So kalau you ada rubber band ini, you cuba ada dua-dua hujung ini, cuba pegang dengan mati. Maksudnya bagi dia fix lah. Anda cuba bila anda cuba buat getaran, anda nampak yang getar adalah di tengah-tengah. Okay, di tengah-tengah ni sebenarnya adalah standing wave. Maksudnya dia tak akan pas gelombang kepada kiri kanan, tak. Okay, dia akan bergetar di tengah-tengah saja. Okay, dia nampak macam freeze di tengah-tengah. Okay, so if you're don't understand what I'm saying, actually you can see the video lah. Saya dah masuk dalam Google Classroom. Ada satu contoh lah tentang standing wave. Okay, standing wave. Boleh cuba tengok lah. Okay, tapi ini cuma jenis-jenis saja. Okay, tak apa-apa penting sangat. Okay, seterusnya kita tengok kepada okay. So ini adalah contoh progressive wave. Maksudnya daripada titisan air ini, dia akan menyebabkan gelombang berkembang ke sekeliling. That means we are actually looking at this wave moving. Okay, dia akan bergerak. Okay, tapi kalau untuk gitar macam tu dia tak bergerak sebenarnya. Okay. Alright, seterusnya yang fokus hari ini adalah gelombang melintang membujur. Tapi sebelum ni kita cuba tengok dulu. Okay, ada dua jenis gelombang iaitu gelombang mekanikal dan gelombang elektromagnetik. Mekanikal maksudnya contoh kalau dengan mekanik kan, maksudnya kereta semua ni kan. So maksudnya something actually because of vibration. Okay, vibration. So dia terhasil sebab ada zarah-zarah medium yang boleh getar. Okay, particles they are actually vibrating. For example, molecules, air, everything lah. Okay, jadi dia tidak boleh merambat dalam vacuum. Okay, contohnya gelombang air dan gelombang bumi. Kesemua ini dia perlukan sesuatu medium. Faham tak apa maksud medium? Okay, for example kita ada pepejah. Okay, pepejah. Kita ada cecair dan juga gas. So, gelombang mekanikal ini dia hanya wujud dalam pepejah cecair atau gas. Contohnya bunyi. Okay, bunyi you boleh dengar saya cakap sebab saya memindahkan tenaga melalui apa? Melalui udara. Okay, melalui udara. Kenapa anda boleh saya ketuk ada bunyi? Kenapa? Sebab zarah-zarah dalam meja ini dia dapat pindahkan tenaga. Okay, so sebenarnya ini adalah gelombang mekanikal. Okay, so gelombang mekanikal dia ada dua jenis juga. Okay, satu adalah gelombang melintang, satu adalah gelombang membujur. Nanti saya akan terangkan. Seterusnya kita tengok gelombang elektromagnetik dulu. Okay, when we see the word electromagnetic, elektro maksudnya elektrik. Okay, elektrik dan magnet maksudnya magnet lah kan. So that means dia mesti ada dua.
dua unsur, two elements. Number one is magnetic field. Okay, medan magnet. Satu lagi adalah medan elektrik. Okay, dan untuk gelombang elektromagnet ini, dia boleh merambat dalam vacuum. Okay, bukan sahaja berpejar secair gas, tapi vacuum pun boleh. Okay, contohnya cahaya, okay, light. For example, our sunlight. Okay, light actually can travel through the outer space. Okay, boleh melalui angkasa kan. So, walaupun di luar bumi, di angkasa dia tak ada udara tapi masih boleh merambat kan. So, itu adalah contoh. Contoh-contoh lain kita akan tengok pada topik subtopik terakhir. Okay, saya bagi tahu contoh lah. Contohnya X-ray. Okay, X-ray pun adalah sejenis elektromagnet. Contoh apa lagi? Infrared. Okay, infrared. Inframerah. Okay, lagi apa? Lagi contoh gamma ray. Okay, gamma ray. Sinar gamma. Okay, so ini adalah contoh-contoh gelombang elektromagnet. We will look at this as the last subtopic. Okay, so untuk hari ini kita tak akan fokus banyak pada gelombang elektromagnet. Kita akan tengok kepada these two. Okay, these two. Okay, pertama adalah gelombang melintang dan kedua adalah gelombang membujur. Okay, in English, melintang maksudnya transverse. Okay, transverse. Membujur, longitudinal. Okay, longitudinal. Okay, so apa beza dua-dua ini? Okay, untuk gelombang melintang, dia adalah gelombang yang mana arah getaran zarah-zarah medium berserenjang dengan arah perambatan. Okay, apa maksud dia? Nanti saya terangkan. Okay, untuk gelombang membujur, dia adalah gelombang yang mana arah getaran zarah-zarah selari, okay, parallel dengan arah perambatannya. So, beza dia satu adalah berserenjang. Berserenjang maksudnya 90 degree. Okay, perpendicular. Okay, perpendicular. Untuk membujur, dia adalah selari, maksudnya parallel. Okay, parallel. Okay, so apa maksudnya sebenarnya? Okay, kita tengok dulu slide yang seterusnya. Okay. Okay, this one. Okay, so you see ya. Okay, apa yang berlaku adalah yang ini adalah arah apa? Masih ingat tak? Arah getaran saya. Okay, arah getaran saya. So tadi saya ada terangkan dua jenis arah kan? Okay, so this one up down adalah arah getaran. So tangan saya cuba gerak ke atas ke bawah. Kan? Okay, dan kita nampak tenaga dipindahkan daripada ke mana? Daripada kiri ke kanan. Okay, from left to right. So, bila kita nampak ada pemindahan tenaga, sini adalah arah perambatan. Okay, arah perambatan. So, that means kita nampak arah getaran adalah atas bawah. Tapi arah perambatan adalah kiri kanan. So, kalau saya nak cuba hubung kaitkan dua-dua arah ini, mereka punya sudut macam mana? Okay, satu atas bawah, satu lagi kiri kanan kan? So, dia punya sudut adalah 90 darjah kan? They are 90 degree. Okay, so this one and this one, they are 90 degree. So, itu maksudnya sebenarnya. So, pendek kata, apa itu gelombang membujur? Okay, gelombang membujur. Saya salah. Saya salah tulis, sorry. Okay, ini sepatutnya melintang. Okay, ini melintang, saya salah tulis, sorry. Okay, apa itu gelombang melintang? Okay, gelombang melintang adalah gelombang di mana arah getaran berserenjang dengan arah perambatan. Itu saja. Okay, saya ulang. Gelombang melintang adalah gelombang di mana arah getaran apa? Okay, zarah-zarah, partikel, adalah berserenjang dengan arah perambatan. Okay, that's it. Very easy. Okay, cuma dia punya ayat macam panjang, macam keliru sangat, tapi ini konsep dia. So, bila saya dah terangkan gelombang melintang ini, anda mesti tahu apa itu gelombang membujur kan? Okay, so untuk gelombang membujur, okay, see the next one. Okay, so
Sama juga kita tengok sekarang tangan yang kita buat adalah ke kiri kanan. Okay, we are actually moving the spring left and right kan. So arah getaran adalah kiri kanan. Dan kita nampak tenaga yang dipindahkan adalah daripada kiri ke kanan juga. So ini adalah arah perambatan. Okay, perambatan. Okay, so kiri kanan, kanan. Jadi mereka sama arah. Oleh itu kita panggil selari. Okay, sorry ya, this is membuju. Okay, saya terbalik. Membuju. Okay, membuju. So, gelombang membuju adalah gelombang di mana arah getaran zarah-zarah selari dengan arah perambatan gelombang. Okay, saya ulang. Gelombang membuju adalah gelombang di mana arah getaran adalah selari dengan arah perambatan gelombang. Okay, keyword adalah selari. Okay, so now you see the difference. Satu adalah berserenjang, satu adalah selari. Okay, for English actually I prefer English. Okay, I like to remember the word. Okay, long. Okay, long means like this, very long, right? So if long, that means parallel. Okay, because it's the same, right? Okay, long parallel. So that's how I remember lah. Okay, long maksudnya dia mesti parallel. Okay, alright. So kembali kepada slide tadi. So sekarang kita dah tahu okay, apa itu gelombang melintang, apa itu gelombang membuju. Okay, satu adalah berserenjang, satu adalah selari. Okay, contohnya gelombang melintang adalah gelombang air. Okay, dan gelombang membuju adalah gelombang bunyi. Okay. Okay, dan sebelum itu saya nak terangkan muka gelombang. Okay, wave front. Okay, bukan wave phrase. Okay, wave front. Okay, bahasa Inggeris wave front. Bukan wave face. Okay, muka gelombang maksudnya dia adalah satu garis. Okay, dia adalah satu garis atau permukaan sata yang menyambung semua titik yang bergetar pada masa yang sama. Okay, so kalau contoh you tengok di sebelah, saya cuba pindahkan sini sikit. Okay, if you see this one, kita nampak bila saya cuba mencincang air, okay, mencincang air kan, atau memotong air. So, air ini dia akan menghasilkan gelombang yang atas bawah kan. Okay, so kita nampak dekat sini, dia ada satu line. So, sebenarnya line ini dia adalah muka gelombang. Okay, dia adalah wavefront. Okay, muka gelombang. So, muka gelombang dia adalah line, garis yang menyambungkan semua titik yang bergetar pada masa yang sama. Kalau contoh, ini dengan ini tak boleh, kan? Sebab mereka masa dia tak sama. Okay, masa ni lambat sikit, masa ni cepat. So, bila masa yang sama, mereka akan menghasilkan satu line. Kalau kita cuba tengok muka gelombang bulat, contoh tadi kan, kalau kita ada satu titisan air ke atas permukaan, so kita nampak gelombang ini dia akan tersebar ke sekeliling. Okay, keluar daripada pusat. You go out from the center, right? Okay, dan anda cuba perhatikan arah perambatan ni dia adalah keluar kan, contoh keluar sini kan. Dan kita nampak yang ini adalah muka gelombang. Muka gelombang selalunya adalah selari dengan berserenjang dengan arah perambatan gelombang. That means ini adalah muka. Okay, muka. Dia berserenjang dengan arah dia. Okay, if I go like this, so you see this is 90 degree, 90 degree, 90 degree. Okay. Okay, kalau muka gelombang sata, the plane wave, okay, macam yang air itu, so muka dia sama berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okay, ini just nak bagi tahu lah, ini adalah muka gelombang. Okay. Okay, seterusnya ada soalan tak? Okay, apa beza antara gelombang melintang dan gelombang membuju? Okay, so melintang, kita tengok kan tadi dia berserenjang. Okay, berserenjang. Kalau untuk membuju, dia adalah selari. Okay, contohnya kita ada gelombang air.
untuk gelombang melintang. Untuk bunyi, gelombang membujur. Okay, gelombang membujur. Okay, apa persamaan antara kedua-dua? Both of them actually cannot travel through vacuum. Mereka tak boleh merambat dalam vacuum. Dan mereka melibatkan getaran. Mesti ada getaran. They must have vibration. Kalau tak ada vibration, tak akan ada gelombang. Okay? Right, dan kalau kita cuba tengok gambar ini, okay, so gambar ini menunjukkan dia punya graf. Okay, dia punya graf, graf untuk arah getaran zarah-zarah. Okay, nanti saya cuba terangkan yang ini ya. Okay, dan kita kalau tengok bunyi, okay, kalau bunyi kita nampak ada mampatan, ada regangan, ada mampatan. Okay, right, saya nak tunjukkan simulasi. Okay, simulasi. Okay, saya tunjukkan untuk okay, yang ini sebenarnya senang lah. Okay, macam ini adalah gelombang apa? Gelombang melintang kan? Okay, gelombang melintang. Okay, so kita nampak dia punya arah gerak getaran adalah atas bawah. Dan kita punya tenaga pindah daripada kiri ke kanan. Okay, so okay, pause. Okay, I want to show you this. Okay, so kalau untuk gelombang bunyi, okay, semuanya adalah partikel dalam udara. Okay, jadi apa yang berlaku adalah dekat sini, kalau anda masih ingat, dekat sini ada satu lapis panggil diafragma. Okay, diaphragm. Okay, diaphragm. Diafragma. Okay, so apa yang berlaku adalah diafragma ini dia akan bergetar. Okay, dia akan bergetar. Kalau you pernah experience letak tangan kat sana, ada nampak dia punya pelapisan tu dia akan kembang ke atas bawah. Okay, dan akan dengar bunyi macam pop 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 kan. Okay, so dia punya getaran adalah kiri kanan. So what happen is kalau kita on kan, so udara ataupun zarah-zarah di sekeliling akan cuba bergetar. Okay, so let's see ya. Okay, so you nampak tak? So kita punya arah perambatan adalah keluar kan? Okay, where's my mouse? Okay, keluar kan? Okay, keluar. Okay, so ini adalah arah perambatan. Dan anda nampak kalau kita tengok yang lain ni, kita punya zarah-zarah dia adalah bergerak macam mana? Bergetar ke depan belakang. Okay, kiri kanan. So kita nampak sebenarnya arah getaran ini sama dengan arah perambatan. Okay, so nanti kita belajar bunyi, kita akan tengoklah okay, apa itu mampatan dan regangan. Okay, that means kita nampak ada sesuatu masa. Okay, saya cuba pauskan. Okay, pauskan. Okay, ada sesuatu masa kita nampak dekat bahagian sini banyak partikel kan. Ini adalah bila berlaku mampatan. Okay, that means a lot of particles they are compressing each other. Mereka dekat-dekat, mereka dimampat. Dan dekat sini berlaku regangan. Okay, regangan maksudnya partikel-partikel akan cuba jauh dari antara satu sama lain. So dia akan create space siri mampatan, regangan, mampatan, regangan. Okay, so ini adalah gelombang bunyi. Okay, saya akan terangkan lagi masa bila kita masuk ke topik bunyi. Okay, and then I want to show you this. Hi, this is Mr. Cacknell, and here is our familiar wave machine. This little video segment, very simple. V equals F lambda. What's V? It's how fast these waves are moving down the screen. So I'm going to try to catch one. Okay, so you nampak sebenarnya line-line ini sebenarnya adalah muka gelombang. Okay, muka gelombang. Okay. And then saya nak tunjuk apa lagi ya. Okay, setakat ni lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok balik kepada slide. Okay, tengok balik kepada slide. Okay, saya nak terangkan tentang this one. Okay, kita
tengok kepada partikel. Okay, kenapa kita nampak kalau ada satu line sini, maybe I use a whiteboard lah. Okay, I use a whiteboard. Easier. Sekejap, sorry ya. Okay, whiteboard. Okay, so kita ada satu tali ya. Okay, and then so apa yang berlaku adalah saya cuba ayun. Okay, saya cuba ayun supaya ini mula-mula. Bila saya dah ayun, dia akan menjadi macam ini. Okay, macam ini kan. So inilah gelombang melintang. Okay, gelombang melintang. So setiap posisi ini dia sebenarnya ada partikel kan. Okay, kita tahu semua benda dia ada partikel. Okay, partikel kan. Okay. Alright. So apa yang berlaku adalah, okay, so kita katakan kita sekarang dah ambil gambar. Okay, kita punya wave macam ni. Okay, sekarang kalau saat yang seterusnya, okay, ini adalah saat pertama. Kalau saat yang kedua, apa yang berlaku? Kita akan nampak what happened to this. Okay, dia akan cuba naik kan? Dia akan cuba naik. Lepas tu yang dekat sini akan cuba turunkan. Okay, so saya cuba gambarkan. Okay, gambarkan. I use in the color. Okay, so apa yang berlaku adalah bila kita tengok masa berlalu, okay, yang ini dia akan berada di sini kan? Betul tak? Okay, here will come to here. Yang sini akan datang ke sini kan? Yang ini akan datang ke sini kan? Ini akan datang ke sini kan? Yang ini akan datang ke ini akan datang ke bawah kan? Sorry ya. Okay, yang ini ke sini, yang ke sini, yang ke sini, yang ke sini. Yang ini akan pergi ke sini kan? Ini pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Betul tak? Okay, so bila kita tengok masa yang seterusnya, dan nampak kita punya pergerakan graf akan macam ini kan? Betul tak? Betul tak? Okay, so apa yang berlaku adalah kita nampak, okay, daripada point pertama, okay, bila dia pergi ke sini, so what happened to this one? Apa yang akan berlaku pada partikel ini, partikel kedua ini? Sebenarnya dia akan cuba turun ke bawah supaya dia akan menjadi macam ini. Okay, kalau untuk yang ketiga, what happened? Dia akan cuba turun ke bawah supaya dia akan berada di sini. Okay, untuk yang point 4 dia akan turun juga. Okay, point 5 dia pun akan turun. Okay, tapi point 6, okay, dia dekat sini kan, dia dekat sini, dia akan naik sebenarnya. Okay, sebab dia nak ambil alih point 5, bila dia dah pergi ke saat yang seterusnya, dia akan berada di sini. Okay, we'll come to here. So point yang ke-6 ni dia akan pergi ke atas. Yang lain pun sama, dia akan pergi ke atas, pergi ke atas, pergi ke atas, pergi ke atas. Okay, pergi ke atas. Okay, so ini adalah maksudnya bila kita cuba tengok perkembangan graf. Okay, gelombang daripada saat pertama ke saat kedua, kita nampak daripada this point dia akan pergi ke sini. Oleh itu, yang titik kedua, sekarang dia akan turun. Okay, dia punya arah adalah pergi ke bawah. Okay, ke bawah, ke bawah, ke bawah, and then ke atas, ke atas, ke atas, and then ke bawah lagi. Okay, so kita tengok graf ini, that's why yang semua ini dia akan cuba turun. Okay, tapi bila dah sebelah sini dia akan cuba naik, cuba pergi ke atas, ke atas. So untuk yang ini dia akan cuba turun lagi. Okay, so now I try to draw here. Okay, I try to draw here. So kalau untuk saat yang seterusnya, kita akan graf macam ini. Okay, alright. So kita nampak kalau dekat sini, next second will be here, right? So yang ini dia memang akan turunkan. Okay, so dekat sini sampai ke sini memang akan turunkan. Tapi untuk sini kita nampak dia sebenarnya patutnya ke dekat puncak. So point ini dia akan cuba naik.
So semua ini dia akan cuba naik untuk gantikan space yang sepatutnya. Okay, ini pun naik, tapi untuk kat sini dia akan turun semula, and then naik lagi. Okay, so ini adalah penjelasan untuk pergerakan zarah-zarah. Okay, so saya nak terangkan ini adalah puncak. Okay, puncak. Puncak maksudnya peak. Okay, peak. Okay, peak. Yang dekat sini yang paling bawah adalah lembangan. Okay, lembangan. Okay, we call trough. Okay, trough. Okay, so saya harap anda faham kenapa dia akan turun, kenapa dia akan pergi ke atas. Okay, kalau tak faham boleh cuba tengok video yang saya lampirkan dalam Google Classroom. Okay, saya ada letakkan, mungkin anda boleh faham. Okay, seterusnya. Okay, so kita nampak kalau untuk ini adalah gelombang membujur, ini adalah gelombang melintang. Okay, melintang. Okay, so conclusion, nampak perbezaan dia. Okay, gelombang melintang, gelombang membujur. Okay, so kita nampak dia punya partikel. Okay, partikel ini saya dah terangkan tadi. Okay. Dan kalau untuk gelombang saya pun salah tulis ini melintang, ini membujur. Okay, membujur Okay, so gelombang membujur ini kita nampak kalau mampat, okay, mampat maksudnya banyak partikel dia akan berkumpul di satu tempat. So dia akan cuba ke dalam. Kalau regangan maksudnya dia cuba jauhkan diri. Okay, so dia akan keluar. Ini adalah arah dia lah. Okay. So ini salah, sorry, saya tulis melintas, sepatutnya membujur. Okay. Okay, so you can see this is south wave. Okay, example for longitudinal wave, gelombang membujur. So nampak tak? Dia ada masa untuk dia dekat, banyak, ada yang masa dia sangat jauh. Okay, so compression, rarefaction, compression. Okay, ini adalah gelombang membujur. Kalau gelombang melintang, yang macam ini. Okay. Okay, last kali adalah tentang 5 kuantiti fizik sebelum kita tengok kepada graf. Okay, ada 5 kuantiti fizik. Yang pertama adalah panjang gelombang. Okay, panjang gelombang. Apa maksud panjang gelombang? It means panjang untuk satu gelombang. So, apa maksud satu gelombang? So, dia adalah jarak antara puncak dengan puncak. Okay, ataupun lembangan dengan lembangan. Ataupun 2 titik sefasa yang berturutan. Okay, contohnya kita tengok T adalah lembangan. Okay, T adalah lembangan. Dan kita tengok untuk lembangan yang seterusnya adalah mana? U kan? Okay, so dua-dua lembangan yang berturutan ini, dia akan menghasilkan satu gelombang. So kita panggil ini adalah panjang gelombang. Dan simbol dia adalah lambda. Okay, saya cuba eja. Ejaan dia LAMBDA. Okay, lambda. Okay, lambda. Okay, dia macam tulisan Cina lah. Tulisan Cina, kalau ini adalah manusia, dan terbalikkan. Okay, terbalikkan. Okay, so lambda adalah panjang gelombang. So kalau kita tengok P dengan Q, okay, dua-dua adalah puncak. So dua puncak yang berturutan adalah lambda juga. Kita tengok R dengan S. Walaupun mereka bukan puncak, bukan lembangan, tetapi asalkan mereka sama fasa. Apa maksud fasa? That means mereka berada di posisi yang sama. Sama-sama turun, sama-sama naik. Okay? So untuk R dengan S sebenarnya mereka berada di keadaan seimbang, equilibrium. Okay? Jadi R-S dia adalah lambda juga. Okay, dia adalah lambda juga. Okay, clear? Ini adalah panjang gelombang. Okay, seterusnya untuk amplitude maksudnya sasaran yang maksimum dari titik keseimbangan. Seperti yang saya kata tadi, ini adalah line untuk seimbang. Okay, macam kalau kita ada pendulum kan, masih ingat tak? Kita buat eksperimen pertama, pandu kan. So bila saya ada ayunan, okay, saya ayun daripada sini ke sini, okay.
ayun-ayun akhirnya dia akan berhenti di satu tempat, okey, iaitu di tengah-tengah kan. So itu adalah keseimbangan, okey, kedudukan keseimbangan, okey, keseimbangan, kedudukan keseimbangan, kedudukan keseimbangan. So jarak daripada kedudukan keseimbangan ini, that means here dia adalah amplitude, okey, sasaran maksimum. So untuk gelombang, sasaran maksimum adalah daripada sini pergi ke sini. So ini adalah amplitude. Ataupun daripada sini ke sini. Okey, ini pun adalah amplitude. Nampak tak arah dia? Daripada kedudukan seimbang pergi ke atas atau pergi ke bawah. So untuk U pun sama. Okey, ini pun adalah A. Okey. So amplitude okey, ini adalah amplitude. Seterusnya, kita tengok kepada tempoh. Okay. Apa maksud tempoh? Okay. Masih ingat tak kita ada buat eksperimen untuk bandu. Kalau nak cari tempoh, apa maksud tempoh? Masa untuk satu ayunan. Kalau kita buat eksperimen, kita tak akan terus ukur satu ayunan punya masa kan. Kita akan cuba ayun 20 kali. Okay. 20 kali. Contohnya 30 saat. Barulah kita carikan T sama dengan 30 saat bagi 20. So, dia adalah 1.5 saat. That means masa untuk satu ayunan, one oscillation is 1.5 second. Okay, tempoh maksudnya masa untuk satu ayunan lengkap. Okay. Okay, so frekuensi terbalik. Okay, frekuensi terbalik. Frekuensi maksudnya satu saat berapa kali? Okay, how many times? Berapa kali? Okay, contohnya kalau saya satu saat dapat 2 kali. Okay, so kalau saya nak 30 kali, berapa saat? Okay, boleh darab kan? Okay, so 2 bagi 1 darab, 30 bagi 2 kan, dapat 15 saat kan? Okay, like that. Okay, so frekuensi maksudnya bilangan berapa kali. Okay, kalau kita tengok kepada contoh ini, okay, 20 kali 30 saat. So, 1 saat berapa kali? So, kita akan buat macam mana? F sama dengan, contohnya 20 bagi 30. Okay. Kita akan dapat jawapan lebih kurang 0.6 kan? 0.67. Okay, 0.67. That means 1 saat lebih kurang 0.67 kali. Okay. Ataupun kita dah kira 1/T kan? Okay, dah kira T ni, kita terus F sama dengan 1/1.5. Dia pun dapat 0.67. Okay, unit dia apa? Kalau anda tengok F sama dengan 1/T, T ini adalah saat. So, unit adalah 1/1.5 saat. So, jawapan adalah 0.67 per saat. Okay, per saat. Okay, per saat. Ataupun, satu unit lain adalah Hertz. Okay, hashtag. Saya dah pasti PT3 dah belajar belum? Okay, hashtag pun adalah Hertz. Okay, masih ingat tak kita dah belajar jangka masa detik kan? Masih ingat tak kita ada 50 Hertz kan? Okay, maksudnya satu saat dia akan menghasilkan 50 kali kan? Itu adalah Hertz. Okay, okay, last kali, laju gelombang V. Okay, formula dia adalah V sama dengan F lambda. Okay, V sama dengan F lambda. Di mana F adalah frekuensi dan lambda adalah panjang. Okay, panjang gelombang. Okay, so kalau anda ingat, masih ingat tak kalau untuk hal laju sama dengan S bagi T kan? Okay, S bagi T kan? So sebenarnya S ini adalah panjang untuk satu gelombang. Dan F ini sebenarnya dia adalah, T ini adalah masa kan? So 1/T ini sebenarnya adalah frekuensi. Masa untuk satu bilangan ayunan untuk satu saat kan? So kita nak carikan F. So dia sebenarnya sama dengan S darab 1/T. So sama dengan S ni adalah lambda sebenarnya. Lambda darab F.
Okay, so kita dapat V sama dengan F lambda. Okay, V sama dengan F lambda. So ini ada 5 kuantiti fizik yang kita perlu tahu untuk gelombang. Okay. Dan kita cuba tengok sedikit untuk hubungan. Okay, hubungan antara V sama dengan F lambda. How fast it goes? Geez, maybe about that fast, right? About that fast. If you just follow my finger. Actually, you might be seeing a slightly different speed because of the digital camera's frame rate. Actually, I'm looking at what you see on film, and it's pretty good. It's okay, like that. Whoops, missed that one. It's just a little faster. Okay, but you get the idea. There, you can see the things moving down the screen. So how fast each line or crest of a wave moves down the screen to the medium it's traveling. If that's the wave speed, then V equals F lambda means that V is always 5 meters per second. So that means... Okay, so sekarang dia jadikan V adalah 5 meter per saat kan. Okay, kita nampak dia punya pattern macam ni kan. F times lambda has to always equal 5 for the same same medium. So that means that if the energy of the wave energy travels through the water always at 5 meters per second, then if I increase frequency, my lambda has to change. So kita kekalkan V sama dengan F lambda, di mana V adalah sama. Okay, V adalah 5 kan. So bila kita nampak frekuensi dia rendah, contohnya frekuensi 2. Okay, maksudnya dia punya masa untuk 2 ayunan gelombang dalam satu saat. Okay, so lambda akan jadi 2.5 kan. Okay, tapi bila kalau saya sekarang cuba tambahkan frekuensi, that means saya bagi dia cepat sikit. Okay, cepat bukan maksudnya cepat hal laju. Maksudnya saya dapat hasilkan gelombang dengan lebih banyak. Okay, that means daripada tadi, okay, macam ni untuk satu saat. Sekarang saya macam ni satu saat. Okay, faham tak? So saya punya frekuensi dah kurang, dah tambah. Okay, my frequency has been increasing. So bila kalau dah jadi 4, maka panjang gelombang akan macam mana? Okay, maybe I try to draw it better lah. Okay, so okay. Okay, so you nampak tak? Kalau kita ada 2 graf ini, okay, so mereka nampak sama, tapi satu dia punya frekuensi adalah 2, satu frekuensi dia adalah 4 kan? So apa yang berlaku adalah kita nampak kalau frekuensi dia dah tinggi, maka tengok sekarang dia punya panjang gelombang dah berkurang. Okay, kalau yang ini dia adalah 2.5 cm. So sekarang dia ini jadi 1.25 cm. Okay, 1.25 cm. So we can see that kalau kita punya frekuensi tambah, maka panjang gelombang akan berkurang. Okay, frequency increase, lambda will decrease. Okay, so let's continue and see. I'm going to increase the frequency. Okay, I'm going to go over here, turn a knob up on the box over here. Okay, just click. See, voila. Okay, so kita nampak sekarang lebih banyak kan, lebih banyak wavefront, lebih banyak gelombang. Tetapi dia punya jarak antara gelombang dah menjadi pendek. So bila F bertambah, maka lambda akan berkurang. Okay, so itu adalah konsep dia. Okay, alright. Kembali kepada kita punya slide. Okay. Okay, so boleh ya. Okay, so last kali
adalah apa beza graf sesaran jarak dan juga graf sesaran masa. Okay, so kalau tengok paksi graf sesaran jarak, okay, sesaran dekat Y, jarak dekat X. Okay, kalau sesaran masa, sesaran dekat Y, masa dekat X. Okay, so untuk graf sesaran jarak, kita nak cari panjang gelombang. Okay, we want to find lambda. Kalau graf sesaran masa, kita boleh cari tempo dan juga frekuensi. Okay. Okay, apa bezanya sebenarnya? Okay, graf sesaran jarak ini, dia tunjukkan graf ataupun gelombang itu pada masa tersebut. Okay, that means contohnya, saya cuba ayunkan macam ini. Okay, macam ini kan. Okay, saya asyik buat je. Okay, buat. Okay, so, bila saya ambil gambar stop, okay, ini adalah gambar saya. That means pada masa ini, masa yang saya ambil gambar ini, okay, saya dapat nampak semua partikel, semua zarah-zarah, dia punya kedudukan di mana sekarang. Okay, okay, faham tak? So, katakan saya ada banyak point. Okay. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 lah contoh. Okay. So, bila saya cuba ayunkan, when I try to oscillate, I will produce the wave. And then suddenly I take a picture. Okay, I take a picture. So, that means the time is freeze, right? Okay, time is frozen. So, dalam masa yang tertentu ini, saya dapat nampak kedudukan untuk setiap partikel. Ini adalah sesaran jarak. Okay, graf sesaran jarak. So, saya nampak, okay, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 dan sebagainya kan. So, saya boleh carikan kalau P dengan Q, dia punya titik adalah sama fasa iaitu puncak. Puncak dengan puncak, maka saya boleh dapat panjang gelombang. Okay, faham tak? So, ini adalah graf sesaran jarak. Okay, tetapi graf sesaran masa dia lain. Okay, graf sesaran masa lain. Graf sesaran masa, maksudnya saya hanya tengok kepada satu point sahaja. I'm looking at one point only. Okay, satu point sahaja. Okay, that means sama juga saya ada 1 sampai 20 point kan. Saya tak nak tengok semua. Saya tengok point pertama saja. So that means saya tutupkan, okay, saya tutupkan semua point lain. Saya tak mahu tengok. Saya hanya tengok, okay, saya hanya tengok point 1 saja. Okay, so point 1, so mula-mula at first dia akan berada di sini kan. Okay, mungkin saat pertama dekat sini. Saat kedua dia berada di sini. Okay, saat ketiga dia pun berada di sini. Dia turun balik kan. Saat keempat dekat sini. Saat kelima dekat sini. Saat keenam dekat sini. Okay, saat ketujuh dekat sini. Faham tak? So that means I'm only looking at one point. Okay, saya nak tahu bila masa sedang berlalu. Masa berlalu, di manakah kedudukan dia? So kalau saya cuba lukiskan graf, okay, I want to draw the graph. I use a whiteboard lah. Okay, whiteboard, where's the whiteboard? Okay. Okay, so I'm only looking at this point, one point. Okay, so t equals to 0. Okay, t equals to 1, it will be here. Okay, so bila saya cuba lukiskan graf, okay, ini adalah t. Ini adalah okay, s meter. Okay, so mula-mula macam ini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bila sini 2 meter. Okay, 0 meter, 1 meter, 2 meter, negatif 1 meter, negatif 2 meter. Okay, 2, negatif 1, negatif 2. Okay, right. So saat
mula-mula dia dekat kosong kan. Okay, saya cuba ayun ke atas dulu. So, saat pertama dia berada di 1 meter kan. So, saya cuba plotkan graf dekat sini. Saat kedua, dia pergi ke atas. Okay, betul tak? Okay, ini adalah pencak kan. Okay. Ini saat ketiga, dia akan turun balik. Okay, turun balik dekat sini. Okay, dekat sini kan, turun balik. 3 saat. Ini saat keempat, dia pergi ke sini kan. Okay, so I try to draw. Saat ketiga, dia dekat sini. Saat keempat, dia dekat sini. Saat kelima, dia berada di sini. Kan? Okay, saat kelima. Saat kelima. Saat keenam, dekat sini. Okay, sorry yang ini kena pangkar. Okay, so bila saya cuba lukiskan graf, dia akan macam ini. Okay, nampak tak? Kalau saya cuba sambung, saya akan dapat macam inilah. Okay, so apa maksud graf ini sebenarnya? Maksudnya, saya hanya tengok kepada satu titik saja. Okay, I focusing on one point only. Bila masa berlalu, di manakah titik dia? Okay, saat pertama, dia berada di atas. Saat kedua, dia di puncak. Saat ketiga, dia turun balik. Saat keenam, dia pergi ke lembangan. Okay, itu maksud dia. So, this is graph sesaran masa. Faham tak? Dia lain, dia tak sama dengan graf sesaran jarak. Okay, sesaran jarak dia lain. Sesaran jarak, masa dia sama saja. Okay, masa dia tertentu. Okay, so untuk graf sesaran masa ini, kita boleh carikan apa? Carikan tempo. Okay, carikan tempo dan juga frekuensi. Okay, so katakan ini adalah bandu. Okay, so that means kalau daripada sini, kita nak dia pergi ke atas, pergi ke bawah, balik ke sini kan. Baru bagi satu ayunan kan. Okay, ataupun daripada sini, pergi ke bawah sekali, dan balik ke sini, baru panggil satu ayunan kan. Okay, so masa untuk satu ayunan adalah berapa? If for this case, daripada 0 saat, pergi ke atas 2, balik ke sini, dan pergi ke sini. Sebenarnya dia akan dapat berapa saat? Okay, kita akan dapat 6, lepas tu sini 7, dan 8. Okay, so akan dapat 8 saat. So, kalau saya cuba sambungkan graf, okay, 7 dengan 8, sekolah punya loceng. Okay, so kita akan cari, okay, here dengan point ini, mereka adalah satu fasa yang sama. So, daripada sini ke sini adalah satu tempoh. Okay, so satu tempoh adalah 8 saat. Ataupun daripada sini ke sini, satu tempoh. Okay, kalau kita cuba tengok pun dapat 8 saat juga. Okay, here from here pun boleh. Okay, asalkan dia punya fasa, dia punya point adalah sama. Okay, so graf sesaran masa, carikan tempoh. Bila kita nak cari tempoh, kita boleh carikan frekuensi. So F sama dengan 1 bagi T. So 1 bagi 8 sama dengan 0.125 saat per saat. Okay, boleh bezakan graf sesaran masa dengan graf sesaran jarak. Okay, alright. Ada soalan tak? So sebenarnya itu sahaja untuk topik pertama ini. Okay, 5.1. Okay, it's a bit new for you lah maybe. Because mungkin kita selalu ingat bila kita nampak gelombang, sesuatu akan bergerak kan. Tapi tak. Sebenarnya yang bergerak adalah tenaga. Energy is transfer, not the particle. Okay. So tengok balik, boleh jawab tak? Apakah itu gelombang? So dia adalah pembawa tenaga. Okay, is a energy carrier. Apakah jenis gelombang? Kita ada jenis gelombang mechanical, ada gelombang elektromagnet. Kita pun belajar gelombang apa? Progresif, gelombang pegun. Okay. Dan apakah beza gelombang melintang dan juga gelombang membujur? Gelombang melintang, dia punya keyword berserenjang. Arah getaran berserenjang dengan arah perambatan gelombang.
Kalau gelombang membujur, arah getaran berselari dengan arah perambatan. Dan apakah itu amplitude? Okay, dia adalah sasaran maksimum. Apa itu tempo? Masa untuk satu ayunan. Apakah itu frekuensi? Bilangan ayunan dalam satu saat. Apa itu panjang gelombang? Jarak antara dua puncak yang berturutan atau dua lembangan yang berturutan. Apa itu laju gelombang? Okay, adalah laju untuk satu gelombang lah. Okay. Dan apa beza antara graf gelombang bagi sasaran masa, sasaran jarak? Okay, tadi pun dah jelaskan. Okay. So untuk latihan anda lebih kepada formula V sama dengan F lambda. Okay. So kita cuba tengok pada 1-2 soalan. Okay, so next class kita akan jumpa pada Selasa lah. Okay, esok saya ada kerja kat sekolah. Jadi pelajar Form 5, saya akan record juga. Kalau you nak tengok boleh tengok juga, tengok je. Okay, kalau you nak fokus pada pembelajaran di sekolah pun tak apa. Okay, so untuk pelajar Form 4 kita akan sambung lagi. Okay, sambung sampai KPM umum kita buka sekolah. Okay, who knows, maybe kita dah habis syllabus tapi belum buka sekolah kan. So I will keep on continuing the online lesson so that at least you learn a bit. Okay, nanti jangan panik nanti bila naik sekolah banyak benda tak tahu pula. Okay, so kita cuba buat 1-2 soalan dan hari Selasa saya akan buat tutorial lah. Okay, kita bincang sikit tutorial dan saya akan bincang juga soalan pasir lah. Okay. Right, so kita tengok soalan 5.1. Okay, tentukan panjang gelombang dan amplitude. Okay, so you see kita cuba carikan titik yang sama. Kalau yang ini sama dengan yang ini kan. Okay, dan juga sama yang ini kan. Okay, so kalau boleh kita cuba pecahkan lah. Okay, kita carikan dia punya nilai keseimbangan. Okay, nilai keseimbangan. Okay, so daripada sini ke sini adalah satu gelombang. Okay, daripada sini ke sini lagi adalah satu gelombang. Okay, so dah dua panjang gelombang kan. Okay, untuk this one macam mana? So, kalau kita cuba tengok daripada sini ke sini, kalau dia punya separuh di mana? Separuh di tengah-tengah kan? Okay, here right. Here right. So that means sini adalah separuh. Okay, separuh kan? Jadi yang ini berapa? Okay, berapa? Okay, sepatutnya kita perlu ada sampai ke sini baru panggil satu gelombang kan. Okay, from here to here baru satu gelombang kan. So, yang missing adalah 1/4 lambda. So, dekat sini sebenarnya adalah 1/4 lambda. So, untuk yang last part ini, dia adalah 3/4 lambda. So, jumlah sekali, lambda tambah 3/4 lambda, kita dapat 3/4 lambda sama dengan 22 cm. Okay. Jadi, lambda sama dengan berapa? Okay. Matematik lah. Matematik. Jadi, kita dapat pecahan improper fraction lah. Okay. I don't know in BM is what. Okay. 11/4 lambda sama dengan 22 cm. So, lambda sama dengan 88 bagi 11 dapat 8 cm. Betul tak? Okay, 8 cm lah. Okay, and then untuk amplitude, ingat tak? Amplitude adalah sasaran maksimum daripada kedudukan seimbang, equilibrium. That means daripada line sini ke atas ataupun ke bawah. So, kita tahu daripada atas ke puncak kelembangan adalah 6 cm. So, A sama dengan 6 cm bahagi 2. Kita dapat 3 cm. Okay, 3 cm. Okay, boleh.
seterusnya kita tengok